Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد alhamdulillah. Terafa'kan kesyukuran malam ni sambung kitab Minhajus Salam muka surat 4. Oh, dah masuk yang ke-9 dah. Kita dah langkah. Kita masih lagi membicarakan tentang sifat yang wajib bagi Allah. Dan pada malam ni kita masuk yang ke-9, muka surat 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 daripada atas. Muka surat 4, 11 daripada atas. Muka surat 6 kalau Rumi 6. Sifat ilmu kita masuk sifat ilmu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan kesembilan maknanya sebelum ni qudrah iradah dah selesai. Yang ke-9 ilmu. Dia ada kaitan sebenarnya, dia ada sedikit kaitan. Di antara qudrah iradah ilmu ni memang ada kaitan. Kita kena bahas jugalah. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Apa maksud ilmun? Artinya pengetahuan. Ataupun yang biasa kita bercakap, tahu. Itu bahasa kita biasa guna. Allah wajib Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Maksudnya tahu. Mesti Allah tahu. Mesti Allah pengetahuan. Mesti Allah berpengetahuan. Kadang-kadang tak sampai. Mesti Allah berilmu. Mesti Allah tahu. Tahu lebih dekat dengan kita. Bahasa yang biasa kita pakai lah. Mesti Allah tahu. Wajib Allah bersifat dengan tahu. Jadi kalau kita tengok sedikit perbezaan, sedikit kaitan dengan qudrah iradah ni, memang ada kaitan. Qudrah maksudnya kuasa. Allah bersifat qudrah maksud kuasa. Kuasa apa? Kuasa mengadakan dan mentiadakan lah. Kuasa nak mengadakan, nak adakan dan nak tiadakan. Daripada ada kepada tiada. Berkuasa. Nak daripada tak ada kepada ada pun berkuasa. Qudrah Allah daripada tiada kepada ada pun kuasa, daripada ada kepada tiada pun kuasa. Okay? Daripada memang tak ada dan teruskan tak ada pun berkuasa juga. Dah tak ada dah, teruskan dengan tak adanya, maka berkuasa juga. Allah berkuasa mengadakan dan mentiadakan tadi tu mengikut kehendak dia lah. Apa yang dia nak. Okey, kehendak Allah, iradah Allah, kehendak.
Dan dia kaitan dekat mana? Muafakat dengan ilmunya. Dia tiga ni memang duduk berpusing kat situ. Allah berkuasa buat sesuatu, yang buat tu mestilah Allah nak. Dan bila Allah buat apa yang Allah nak, bermuafakat dengan ilmu. Muafakat dengan ilmunya. Mestilah. Sebab bila kata nak buat, mestilah nak buat tu mesti ada ilmu. Kalau kita ambil, kita kecilkan sikit perbahasan. Allah buat bumi ni kan. Jadi Allah berkuasa buat bumi. Bila Allah berkuasa buat bumi, maka Allah buat. Bila Allah buat tu maknanya Allah nak lah. Okay, nak buat. Bila buat bumi, mestilah dengan ilmu. Kalau tidak, macam mana nak buat bumi? Ada tiga tu memang berpusing-pusing kat tiga tu. Jadi Allah berkuasa untuk mengadakan dan mentiadakan. Dan mengadakan dan mentiadakan tadi mengikut kehendak dia sendiri, bukan kehendak yang lain. Dan dia buat tadi dengan kehendak tadi, muafakat dengan ilmunya. Itu maksud tahu. Allah tu tahu, berpengetahuan. Allah artinya tahu, berilmu. Bermula hakikat pada Allah Ta'ala itu satu sifat yang qadim lagi maujud, berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Kita dah bahas banyak kali dah, sebab dia sama je. Qudrah iradah sama je. Qudrah iradah ilmu, sebab dia sifat ma'ni. Bila kita kata sifat ma'ni, qudrah bermula sifat ma'ni, qudrah iradah ilmu yang kita nak bahas ni semua sama, iaitu sifat tu qadim, pastinya sifat tu tak ada permulaan. Kemudian lagi maujud, dia tu ada dia berdiri dengan zat Allah. Dengan maksud sifat-sifat yang lain dah bahas banyak kali dah sebenarnya kan. Sifat salbiah, sifat wujud je ada khilaf sikit. Sebahagian ulama kata dia tu ada. Sebahagian kata, yang kuat kata dia tu tak ada sifat wujud tu. Ada khilaf yang kata dia di antara ada dengan tak ada. Tapi kalau sifat salbiah sehingga ke wujud kan, qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah. 5 tadi ni sifat tu tak ada dekat Allah, tak ada pada diri Allah. Tak ada pada diri Allah. Jadi dia bukan yang maujud lah, tapi sifat yang ilmu ni dia maujud. Dia ada pada Allah. Susah nak faham, senang aja nak faham macam mana. Kalau Allah benarkan angkat hijab, dapat tengok, dapat nampak ilmu Allah. Sifat ilmu Allah tu boleh nampak. Kesan memang kita dah nampak. Ni semua ni kesan ilmu ni. Itu apa yang terjadi itu, bumi apa ni, kesan ilmu. Kita bukan nak bahas tentang kesan ilmu. Kita nak bahas tentang ilmu tu sendiri. Sifat ilmu yang ada pada Allah. Kalau Allah angkat hijab, maka boleh nampak. Tapi kalau Allah angkat hijab kita, boleh tak kita nampak bakok kekal? Tak boleh nampak kekal. Sebab kekal tu bukan wujud, bukan wujudi. Ataupun dalam kitab kita, bukan mawujud. Bukan mawujud. Boleh tak nampak sifat qiyamuhu ta'ala binafsih? Tak boleh. Boleh tak nampak sifat wahdaniyah? Tak boleh. Tak boleh nampak. Sebab dia bukan ada, dia bukan mawujud. Yang ni sifat mawujud, iaitu sifat ma'ani yang dipanggil. Yang ada sifat yang 20 tu, yang sebenar-benar ada pada diri Allah atau ada berdiri pada zat Allah, hanya 7 aja sifat ma'ani. Yang lain-lain tu tak ada. Tak ada pada diri. Kita dah bahas banyak kali kan bab ni. Kaedahnya kullu mawjudin yusihhu an yura. Setiap yang ada sah untuk dilihat. Cuma mampu dengan tak mampu aja. Tapi setiap yang ada sah untuk dilihat, ataupun boleh untuk dilihat, ataupun tak pelik kalau boleh lihat. Sebab dia ada. Bila dia ada mesti boleh lihat. Habis kenapa kita tak nampak? Dah Allah tak bagi. Allah bagi boleh je nampak. Okey. Itu sifat apa? Sifat ilmu. Samalah dengan sifat-sifat yang lain yang 7 lah. Yang 7 sifat ma'ani yang 7. Yang itu tak ada masalah sangat untuk kita faham. Untuk kita faham yang ini, yang agak panjang. Dengan dia, dengan sifat ilmu Allah, dengan Allah ni maha tahu, dengan Allah ni maha berpengetahuan, maha berilmu tadi tu, dengan Allah yang bersifat ilmu tadi tu, dengan dia nyata bagi Allah. Nyata. Untuk permulaan boleh kita kata dengan sifat ilmu tadi tu, maka Allah tahu. Bolehlah. Nyata bagi Allah. Dengan sifat ilmu tadi nyata, tahulah Allah
segala sesuatu. Segala sesuatu. Bila sebut segala sesuatu, bahasa yang lebih dekat dengan kita, semua. Bila kata semua tu semua. Semua sungguh. Semua sungguh-sungguh semua. Dengan ilmu Allah, Allah tahu semua. Semua tu apa? Dekat pantai banyak pasir. Semua. Pasir ada berapa biji? Semua. Apa lagi? Dalam bumi ni macam-macam ada semua. Atau langit ada semua. Cakaplah apa? Semua. Bila kata semua tu semualah. Segala tu maksud semua. Segala sesuatu. Segala, semua. Jadi kita dapat faham, ilmu Allah ni tahu semua. Ilmu artinya tahu, pengetahuan. Allah bersifat dengan pengetahuan, tahu, maka Allah berpengetahuan dalam setiap perkara. Dalam setiap perkara tahu semua. Jadi kalau kita nak bahas pula, Allah tahu tu benda yang tak jadi lagi, semua. Benda yang dah jadi, semua. Apa saja keluar kat mulut, semua. Habis tu takkan tak jadi lagi, Allah dah tahu semua. Semua. Bila kata semua tu semualah. Bahasa dulu panggil segala. Segala sesuatu. Bila kata benda yang akan datang tu pun sesuatu, benda yang dah lepas pun sesuatu, benda yang sedang berlaku pun sesuatu, semua. Kenapa penting semua ni? Sebab bila kita faham gitu, tapi bila kita dalam kehidupan kita membicarakan tentang ketuhanan, seolah-olah kita tak kata semua. Allah ada yang tak tahu. Seolah-olah gitu. Seolah-olah. Jadi sebab tu penting semua tu. Cuma di sini ada sikit bahas ta'alluq. Kita cubalah ta'alluq ni bukan sebelum kita bincang berkaitan dengan nyata tadi ataupun nyata tu, kita nak bincang sikit dulu. Ni fardu kifayah, ni bukan fardu ain. Siapa yang tak boleh ambil pun tak apa. Yang ini apa dia ni? Dengan dia nyata bagi Allah segala sesuatu. Itu ya okey. Itu kita akan bahas lagi, ya. Sambung lagi. Daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Ini dia panggil ta'alluq. Ini yang fardu kifayah, ini ta'alluq. Dengan ilmu Allah tu, Allah tahu yang wajib, Allah tahu yang mustahil, Allah tahu yang harus. Jadi kita nak faham ta'alluq tu. Itulah ta'alluq. Cuma dia tak ada perkataan ta'alluq, tapi itulah maksud ta'alluq dia. Allah tahu tu perkara yang wajib, tu ta'alluq dia. Perkara yang mustahil dan perkara yang harus. Sebelum kita pergi lagi, kita nak faham ta'alluq ni. Walaupun dia fardu kifayah, mudah-mudahan ada yang boleh faham. Kalau tak boleh faham pun pening pun tak apa. Saya guna bahasa yang paling ni sekali lah, yang paling mudah sekali. Ta'alluq ni, apa maksud ta'alluq? Sebenarnya ta'alluq ni dah jadi bahasa Melayu. Ta'alluq lah. Dia telah menakluki. Ta'alluq lah tu. Itu bahasa Arab. Ataupun bertakluk kepada. Tertakluk, bukan bertakluk kan? Tertakluk kepada, kan? Tertakluk kepada. Takluk Melayu tu lah dia. Cuma asalnya takluk, ta'alluq bahasa Arab lah, dah jadi bahasa Melayu. Jadi apa maksud ta'alluq ni? Ta'alluq ni maksud dia boleh kita kata hubungan. Ta'alluq. Ada setengahnya kata fungsi. Tu ta'alluq. Tapi bila kita nak menceritakan tentang ketuhanan, fungsi ni tak apa sesuai. Kan? Fungsi ni. Tapi itulah maksud dia, hubungan, fungsi ataupun kaitan. Tu ta'alluq, kaitan. Ataupun peranan. Boleh juga. Kalau ta'alluq, peranan. Dia dah ada dekat dah tu. Ataupun apa lagi? Ta'alluq ni kena mengena. Ada kena mengena. Okey, macam mana kita nak faham? Kita katakan Allah menciptakan alam daripada tak ada kepada ada. Allah ciptakan alam daripada tak ada kepada ada. Okay. Semua tahu Allah ciptakan alam daripada tak ada kepada ada. Jadi maknanya Allah ciptakan. Bila cipta tu ta'alluq, dah keluar perkataan tu. Tu ta'alluq qudrah. Apa nak cakap? Itu fungsi. Macam tak sesuai, boleh lah. Sekadar pinjam bahasa. Itu ta'alluq qudrah. Cipta. Sebab nak cipta, takkan cipta dengan pendengaran. Pendengaran bukan cipta. Itu bukan ta'alluq. Tu keluar tu ta'alluq. Itu bukan ta'alluq dia. Itu bukan apa? Itu bukan kerja dia. Itu bukan kerjanya. Itu tak ada kena mengena. Sebab tu saya katakan dia kena mengena. Jadi kalau kita kata Allah menciptakan alam daripada tak ada kepada ada, yang ada kena mengena,
adalah cipta. Cipta tu yang ada kena-mengena adalah qudrah lah. Sebab qudrah ni kan berkuasa. Berkuasa. Tapi ada takluk yang lain-lain juga. Ilmu pun ada. Tapi kita tak nak bincang itu, nak bincang tentang cipta saja. Jadi bila dikatakan Allah mencipta alam daripada tak ada kepada ada, bermakna qudrah Allah cipta qudrah dan alam dia ada apa? Kena mengena. Dia ada takluk. Qudrah dengan alam. Sebab qudrah tu yang mencipta tu. Allah mencipta. Bila Allah mencipta sesuatu, kekuasaan Allah mencipta tu, itulah qudrah. Cipta sesuatu tu alam. Jadi apa kena mengena dia? Apa takluk dia? Apa hubungan? Sebab tu kata gitu, apa hubungan kedua-dua ni? Hubungan dia iaitu hubungan penciptaan. Hubungan di antara qudrah dengan alam adalah hubungan penciptaan. Saya tukar hubungan tu lah takluk. Itulah takluk tu. Jadi bila hubungan penciptaan pula, hubungan penciptaan tu ada takluk dia juga, iaitu penciptaannya itu. Bila kata hubungan penciptaan ataupun qudrah, dia ada dua kan kita kata tadi, iaitu mengadakan ataupun mentiadakan. Itu kerja, keluar perkataan kerja pula. Tapi bukan bahasa yang tepat tu. Cuma nak faham je. Itulah kerja qudrah. Nanti kita ingat qudrah tu satu bergerak, bukan. Ini cuma nak faham je. Jadi hubungan penciptaan tu dia ada takluk, iaitu takluk mengadakan dan mentiadakan. Mengadakan dan mentiadakan pula, takluk dia pula perkara yang harus. Harus tu maksud apa? Boleh ada, boleh tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Itu yang kita bincang dah sebelum ni. Apabila kita kata, boleh tak Allah buat satu batu yang sangat besar sehingga Allah sendiri tak larat pikul? Kan? Tak boleh kat situ. Sebab Allah tak larat pikul makna lemah. Lemah itu mustahil. Tak boleh letak dekat qudrah. Bukan takluk dia. Kat situ. Takluk, qudrah hanya perkara mungkinat ataupun bahasa lain perkara harus. Perkara harus sahaja. Jadi kat situlah maksud takluk. Nak faham maksud takluk, kekuasaan qudrah Allah ada kena mengena dengan penciptaan. Sebab itulah tugas dia. Keluar tugas pula. Maksud yang sama tu. Tugas dia. Tugas apa? Tugas qudrah. Tapi bukan nak cerita qudrah tu asing, bukan. Cuma nak bagi faham aja. Jadi nanti kan kata Allah, lepas tu ada qudrah, ada tujuh itu. Bukan. Allah mencipta sesuatu dengan zat Allah. Okey, yang bersifat qudrah. Takut qudrah tu duduk kat luar pula, itu je, bimbang kat situ je. Jadi cuma nak faham kau, sebab tu saya kata ni bukan fardu ain. Ni fardu kifayah. Cuma siapa yang boleh ambil manfaat, ambil lah. Siapa yang tak boleh ambil pun tak apa. Jadi maka kekuasaan Allah tadi, dia ada kena mengena dengan penciptaan. Sebab kuasa ni kena mengena dengan cipta. Mencipta ataupun mengadakan dan mentiadakan, tu cipta. Jadi kekuasaan Allah ada kena mengena dengan penciptaan, sama ada menjadikan ataupun mentiadakan. Okey, dan ia juga berkaitan dengan perkara harus. Dah faham tak kat situ? Okey, mari kita tengok. Baru faham ini. Dengan dia nyata bagi Allah segala sesuatu daripada yang wajib. Yang mustahil dan yang harus. Maknanya takluk ilmu ada tiga. Iaitu perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Soalannya, macam ni kita nak faham? Macam ni kita nak faham? Sifat ilmu tadi tu. Sifat ilmu Allah bermaksud Allah berpengetahuan. Kalau kita katakan Allah tahu, Allah maha tahu, maka tahu tu sungguh-sungguh lah. Tahu Allah tu, jadi ilmu, sifat ilmu Allah, tahu Allah dengan apa yang berlaku, itu takluk dia. Ialah apa yang berlaku tu yang baru boleh tahu. Itu bagi kita. Jadi kita nak faham hubungan tahu tu, takluk dia pertama sekali pada yang perkara yang belum ada, perkara yang akan ada, perkara yang sedang ada, dan perkara yang sudah tiada. Sebab bila kita tahu yang sempurna, tahu yang sempurna, itu hubungan ataupun hubungan tahu dengan takluknya, iaitu semua perkara. Okay? Cuba kita faham macam ni.
Kalau dia kata tahu perkara yang wajib, tahu perkara yang mustahil, tahu perkara harus, apa perkara yang wajib? Yang wajib ni, wajib apa ni? Ni wajib akal ni. Wajib adalah Allah tu sendirilah. Sifat-sifat Allah kan sifat yang wajib. Maka Allah tahu yang wajib. Dengan maksud Allah tahu Allah berkuasa. Allah tahu Allah berkehendak. Itulah. Allah tahu dirinya sendiri. Sebab dirinya tu wajib. Apa yang mustahil? Allah tahu perkara yang mustahil. Kita akan bahas nanti. Dan Allah tahu perkara yang harus. Yang harus lagi lah. Yang harus ni semualah. Makhluk-makhluk. Jadi Allah tahu perkara yang wajib. Tiga-tiga ni Allah tahu perkara yang wajib. Maknanya Allah tahu tentang sifat-sifatnya sendiri. Sifat kesempurnaan Allah, Allah tahu. Itu masuk wajib. Itu masuk perkara yang wajib. Ni bukan wajib buat berdosa, buat dapat pahala tak buat berdosa. Wajib ni maksud Allah. Sebab yang wajib ni hanya Allah. Wajib akal ni hanya Allah. Jadi itulah perkara yang wajib. Jadi perkara yang wajib Allah tahu tentang sifat-sifatnya sendiri. Sifat kesempurnaan Allah yang kita wajib tahu 20. Tapi sebenarnya sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya. Okay? Kenapa kena wajib tu 20 aja? Kerana 20 ni yang ada dalam, yang dibincangkan dalam Quran. Dan disusun oleh para ulama yang mengatakan 20. Sebenarnya yang fardhu ain, yang pendapat mutamat 13 je. 13 saja. Yang itu dalam Quran. Bukan Allah ada 13 sifat ataupun Allah ada 20 sifat saja. Tidak. Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Cuma yang kita wajib tahu 13 ataupun 20. Yang kita wajib tahu. Jadi berapa banyak ni sifat kesempurnaan Allah? Sifat kesempurnaan itulah yang wajib, masuk wajib tu. Kan sifat wajib bagi Allah. Jadi sifat kesempurnaan Allah tidak terkira banyaknya. Tidak terkira banyaknya tu tidak berpenghujung. Siapa yang tahu? Hanya Allah je tahu. Dengan ilmu yang tidak berpenghujung juga. Kat situ. Jadi kita nak bahas bab tahu ni, bab tahu. Jadi Allah tahu tentang sifat dia. Sebab kita tahu tak berapa sifat Allah. Kita kalau kaji pun 20 je. Kalau kita dapat lebih pun 100. 200 kalau kita nak kaji pun. Semua sifat kesempurnaan. Kalau kita nak kaji pun, kita boleh dapat berapa je? 100, 200, 1000. Tapi kita tahu, kita berpegang secara ijmal. Sifat kesempurnaan Allah tidak terkira banyaknya. Tidak terkira tu berapa? Tu nak sampai tu. Tidak terkira tu apa? Banyak sungguh, tidak terkira. Tapi tidak tahu berapa, tak tahu. Siapa yang tahu? Allah je tahu. Allah tahu. Allah tahu dengan ilmunya yang tidak berpenghujung juga. Jadi tak habis. Tak ada sud, tak habis. Tahu. Tapi tak boleh fikir. Berapa banyak tu? Banyak sampai tak habis. Infinity dia panggil. Tak habis. Siapa tahu? Allah tahu. Hai, macam mana Allah tahu kalau tak habis? Allah tahu dengan ilmu yang tidak berpenghujung juga. Tak ada sud, tak ada penghujung juga. Jadi okey, di syurga nanti kita nak faham, kita turunkan sikit. Yang tadi fardu kifayah, ni fardu ain baliklah. Di syurga, kat neraka nanti akan ada orang yang kekal. Di syurga atau di neraka. Dan kita tahu syurga ni kekal selama-lamanya. Kita tahu juga neraka kekal selama-lamanya. Kalau orang yang masuk neraka kekal tu kekal lah. Yang masuk syurga tu pastinya kekal. Jadi bila begitu, nafas setiap penghuni syurga Allah tahu, walaupun ianya kekal. Sebab tahu macam mana nafas tu naik turun berapa banyak ke apa ke, Allah tahu. Habis tu penghuni syurga kan kekal. Sebab bila masuk syurga kekal. Allah tahu dengan apa? Dengan ilmu yang tidak berpenghujung juga. Dia tak habis. Dia tak habis. Macam kita tengok cermin kedai gunting dulu lah. Sekarang tak tahu lama tak masuk kedai gunting. Kedai gunting dulu kan dia ada cermin depan belakang. Kita tengok tak habis-habis kita kecil. Tak macam tu lah. Tu maksudnya. Mana habis? Kalau kita zoom makin dekat tak habis-habis. Sebab kita macam mana kita nak fikir? Macam mana tidak berpenghujung? Apa maksud tidak berpenghujung? Tak hujung, tak habis. Takkan dia tak mesti habis. Mesti habis tu makhluk. Di bawah ada had dia. Tak habis macam mana? Kita fikir. Kita tengok cermin tu pun tak boleh nak fikir. Tak habis-habis gambar kita tu.
Cuma dia makin kecil. Tapi dia ada. Makhluk pun kita tak boleh nak fikir tak habis macam mana. Tuhan tak payah fikir lah macam mana punya tak habis ilmu dia. Gitu lah. Gitu. Tak habis. Kita kadang saya kecil-kecil lah selalu tengok. Makin kecil, kita tengok memang ada tu. Dia memang tak habis, tak sampai ke penghujung. Mana kita tak boleh fikir, yang itu pun kita tak boleh fikir. Ini kan pula Allah. Itu maksud ilmu tak berpenghujung. Tadi makhluk lah. Ini kalau yang tak berpenghujung Allah ni, lagilah tak boleh fikir. Yang makhluk pun tak boleh nak fikir. Yang makhluk pun kita tak boleh nak fikir. Jadi, nafas penghuni syurga, penghuni neraka, seksaannya, nikmatnya, semua Allah tahu dah. Habis tu kan kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya, tak ada penghujung. Begitulah ilmu Allah, tak ada penghujung juga. Itu maksud Allah tahu perkara yang wajib. Allah tahu juga perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil ni bukan cerita mustahil kita ni, bukan. Apa yang mustahil? Perkara yang mustahil. Allah mengetahui anak bagi Allah itu tiada. Itu mustahil. Itu maksud perkara mustahil tu. Jadi Allah mengetahui anak bagi Allah itu tiada. Jap, kita kena faham betul-betul. Allah mengetahui ianya tiada anak. Allah tahu dia tak ada anak. Itu wajib. Allah tahu dia tak ada anak. Itu wajib. Itu wajib. Itu perkara wajib. Allah mengetahui anak bagi Allah itu tiada. Itu perkara mustahil. Ini pun fardu kifayah juga. Dia tu fardu kifayah juga. Allah tahu dia tak ada anak. Allah tahu dirinya dia tak ada anak. Itu wajib, itu perkara wajib. Itu bukan perkara mustahil. Tak ada, Allah tahu dia tak ada anak. Allah tak ada anak. Itu wajib. Wajib Allah tak ada anak. Wajib akal Allah tak ada anak. Kalau nak faham wajib akal Allah tak ada anak. Kan? Wajib Allah tahu dia tak ada anak. Dengan maksud itu wajib. Ya Allah tahu tu, Allah tahu perkara wajib, iaitu dia tak ada anak. Kalau anak bagi Allah itu tiada, itu perkara mustahil. Dia tukar je. Anak bagi Allah itu tiada, itu perkara mustahil. Anak bagi Allah tiada, itu mustahil. Jadi yang kata Allah tahu perkara yang mustahil, dengan maksud Allah tahu segala. Allah itu tahu bahawasanya Allah itu anak bagi Allah itu tiada. Gitu. Allah tahu anak bagi Allah itu tiada. Itu mustahil. Anak bagi Allah. Mustahil kan? Anak bagi Allah. Kalau Allah tiada anak, tu wajib. Ini juga fardu kifayah. Tak faham pun tak apa yang ini. Jadi itu perkara mustahil. Perkara mustahil. Sama lah juga yang perkara-perkara mustahil yang kita bincang tadi, batu besar sampai tak larat nak pikul. Semua tu perkara mustahil, semua Allah tahu. Allah tahu. Ya. Dan perkara yang harus, ini paling banyak lah. Allah tahu perkara yang harus. Ini yang paling banyak nak dibincangkan. Iaitu perkara harus, maksudnya perkara harus ni perkara baharu lah. Perkara kita lah. Alam ni semua Allah tahu segala perkara harus atau segala perkara baharu, atau segala alam ini semua masuk sama aja. Segala makhluk semua masuk sama. Jadi, tiga benda ni tu takluk dia. Tiga benda ni maka wajib bagi setiap orang untuk meyakini Allah bersifat dengan sifat ilmu. Kesempurnaan ilmu Allah tu sangat sempurna. Kalau kita nak fikir tak boleh. Cuma kalau kita nak buat ibarat bolehlah. Air laut jadikan dakwat, tulis ilmu Allah. Tak habis. Kemudian tambah lagi air laut tadi. Sekali lagi tambah, lepas dah habis, tak habis juga. Tambah lagi. Itu untuk faham je. Sampai bila-bila pun tak habis. Jadikan pokok tu sebagai pen, jadikan air laut tu sebagai dakwat, tak akan habis-habis. Walaupun kalau habis ada balik, ada pun tak habis-habis ilmu Allah. Itu pun sekadar cakap aja, nak bagi faham aja. Jadi tak mampu untuk kita menulis ilmu Allah. Kita ada ilmu, Allah juga ada ilmu. Bezanya ilmu kita, ilmu yang Allah bagi. Ilmu Allah ilmu yang hakiki. Ilmu kita sangat cetek. Ilmu Allah ilmu yang sangat bijaksana. Ilmu yang seluas lautan. Itu pun bukan nak cakap laut aja, bukan, nak cakap besar. Okey. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Apabila malaikat dia kata apa, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kenapa kau nak buat khalifah dekat muka bumi? Okey, nak buat khalifah dekat muka bumi, maknanya tak buat khalifah lagi. Dan kalau kita nak cakap, tak tahu lagi khalifah ataupun manusia kita lah ni akan buat apa, tak tahu lagi. Siapa yang tak tahu? Yang cakap tadi tu lah. Siapa yang cakap? Malaikat kan yang tanya. Kenapa nak buat? Bila Allah kata aku nak buat khalifah dekat muka bumi, kemudian malaikat kan kata, malaikat jawab, qala ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Engkau buat macam-macam, buat yang kerosakan dekat muka bumi. Kemudian benda tu tak jadi lagi. Kemudian last sekali ayat apa? Qalu, last sekali malaikat surrender. Malaikat kata qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tu dia. Innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada apa yang kami tahu melainkan apa yang kau telah bagi tahu pada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maknanya Allah tahulah apa yang nak jadi, walaupun Nabi Adam tak buat lagi. Allah dah tahu. Itulah maksudnya, dah tahu yang lepas, yang sedang, yang akan datang. Akan datang pun dah tahu. Dah tahu. Akan datang juga dah tahu. Jadi maknanya kita faham sifat ilmu Allah ni, sifat ilmu Allah berarti Allah mengetahui segala perkara tanpa sempadan, tidak terbatas, okey, merangkumi segala-galanya yang kita dapat fikir dan yang kita tak dapat fikir. Yang kita dapat fikir dan yang kita tak dapat fikir. Kita biasa baca apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Kita biasa baca, tapi tak masuk. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Okey. Fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap pandangan, wa nafasin, setiap nafas. Nah, ini yang saya sebut awal-awal tadi tu. Setiap nafas. Adadama, setiap bilangan. Adadama wasi'ahu ilmullah. Sebanyak mana pun pandangan nafas, sebanyak mana pun semua, istilah dipanggil diliputi oleh ilmu Allah. Itu istilah diliputi, apa, liput-liput kan? Kerana biasa orang guna gitu. Diliputi oleh ilmu Allah. Maksudnya Allah tahu setiap nafas. Allah tahu. Yang ini kita nak pegang boleh, cuma bila kita, sekejap lagi ni saya nak masuk ni, bila masuk dalam masalah kehidupan kita, masa tu baru kita ada masalah. Sekarang rasa tak ada masalah pun, faham aja, okey aja. Memanglah Allah maha sempurna, Allah maha berpengetahuan, Allah maha tahu yang lepas. Bila kita bincang tentang kehidupan kita seharian, masa tu baru ada benda. Takkanlah. Tengok, mari kita tengok. Kita dah faham dah kaedah dia, kita dah faham dah tentang ilmu Allah. Maka tiada, semua sikit lagi. Tiada mendahulukan dia oleh yang tersembunyi. Ni ada. Maknanya tak boleh sembunyi. Semua Allah tahu. Tak ada sesuatu yang tersembunyi daripada ilmu Allah. Allah semua tahu. Yang jelas ataupun yang tersembunyi. Kan? Hebatnya ilmu Allah. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ilmu Allah ni. Mustahil Allah jahil. Dan dengan maksud, mustahil Allah jahil ni dengan maksud, mustahil ada yang Allah tidak tahu. Mustahil Allah terlupa. Mustahil Allah berselindung. Mustahil, bukan. Mustahil ada sesuatu yang bila berselindung Allah tak tahu. Mustahil. Okey. Mustahil. Dan Allah mengetahui segala perkara tu, semualah. Perkara yang belum ada, akad yang dah ada, yang sedang ada, yang sudah tiada, semua. Okey, jangan. Pegangan kufur, jika kita i'tiqad Allah lambat dapat tahu, ni baru masuk kehidupan. Tadi tak ada masalah, lalu dah dengar lah. Kuliah tauhid gitu lah. Cuma bila masuk kehidupan je, jarang dia bincang kan. Bila masuk dalam kehidupan ni, masa kita duduk hidup ni lah. Okay. Satu i'tiqad yang kufur. I'tiqad kufur, iaitu pegangan kufur. Jika kita berpegang Allah lambat dapat tahu, kufur terus, kafir. Siapa pegang macam ni kekal neraka selama-lamanya. Lambat dapat tahu. Maksudnya Allah tak tahu lagi, lambat sikit baru dapat tahu.
Allah mengetahui setelah sesuatu itu berlaku. Sebelum berlaku, macam mana Allah nak tahu? Tak jadi lagi. Bila dah jadi, Allah tahulah. Begitu, itu juga adalah i'tiqad yang kufur. I'tiqad yang kufur. Dia lawan, maknanya Allah jahil. Okey, Allah tak tahu perkara yang tak jadi lagi. Maknanya sebelum terjadi, Allah jahil. Sebab tu kufur tu. Akan datang Allah tak tahu. Allah tak tahu. Dah jadi baru Allah tahu. Maknanya sebelum jadi itu Allah jahil. Ataupun Allah lambat tahu. Sama juga. Allah lambat dapat tahu. Maka ketika lambat tadi tu, Allah jahil dulu kejap. Lepas tu bawa alim. Tu yang jadi i'tiqad kufur. Sebab Allah tahu secara detail perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan, secara detail. Allah tahu cara dia panggil kulliyat, secara umum, iaitu banyaknya pasir dekat pantai, dan Allah tahu berapa biji pasir dekat pantai. Allah tahu segala-galanya, segala sesuatu. Ayat dia, kalau dalil naqli dia, wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahawasanya Allah Maha mengetahui apa ni? Syai'in. Semua. Bila kata semua tu semualah. Semua yang sebelum pun, semua yang akan datang pun semua. Sebab sebelum akan datang ni kan masa. Masa kan Allah cipta. Jadi takkan Allah tak tahu. Sama ada yang tersembunyi ataupun yang nyata. Mari kita tengok kehidupan kita. Kita nak relate perlahan-lahan ke dalam kehidupan kita. Takdir dan ketentuan, adakah boleh berubah? Takdir, sebab dia ada kena mengena dengan ilmu. Takdir dan ketentuan tidak akan berubah. Apa yang Allah telah takdirkan tidak akan berubah, kerana dia ada kena mengena dengan ilmu. Takdir yang Allah telah tentukan tidak akan berubah. Habis tu, adakah Allah akan mengubah ketentuan atau takdirnya? Adakah Allah akan mengubah? Okay. Allah nak, pertama, Allah berkehendak, iradah. Kita bahas iradah sikit. Allah berkehendak sesuatu. Maka sesuatu tu jadilah ketentuan. Jadilah takdir, sebab Allah nak kan. Allah nak ianya jadi, maka dia jadilah takdir. Itu panggil takdir, sebab Allah nak. Allah nak tu yang jadi takdir. Okey. Maka bila Allah nak sesuatu, dia jadi ketentuan. Bila Allah nak sesuatu, dia tersabit dengan ilmu. Bila nak, dia memang dengan ilmu. Tiga benda tu. Tiga benda dia nak dengan ilmu. Sebab bila nak, mesti dia dengan ilmu. Nak apa? Sebab bila Allah nak, pastinya ia sempurna. Sempurna nak tu, mestilah nak tu dengan berilmu. Dengan ilmu Allah. Apabila mula-mula Allah nak macam ni, bahas iradah dulu. Allah nak macam ni, kemudian Allah ubah. Maknanya apa? Ubah nak tadi tu, maknanya lemahlah sifat ilmu Allah. Sebab berubah-berubah ni, pertama dia sifat makhluk. Yang kedua, berubah-berubah ni sifat yang lemah. Berubah ni adalah lemah. Manusia berubah fikiran, kenapa? Dia bergantung kepada ilmu dia. Ketika ilmu dia ada banyak tu, dia nak yang tu. Bila ilmu dia bertambah, dia tak nak dah yang tu. Sebab tu berubah. Jadi manusia berubah fikiran, dia bergantung kepada ilmu. Asalnya ilmu sikit, kemudian ilmu dia semakin banyak, maka dia berubah fikiran. Berubah tu adalah kerana tidak sempurna ilmu. Tiba-tiba kita kata Allah berubah. Berubah dengan maksud ubah keputusan. Walaupun, tak apalah, kita bincang lah bab tu nanti. Doa boleh mengubah takdir dan sebagainya, kita bincang kemudian itu. Kita ambil pegangan dulu. Sebab kalaulah berubah, maknanya itulah tandanya ilmu tu tak sempurna. Sebab tu berubah. Kalau ilmu sempurna, tak berubah yang itu lah. Kalau dia kata aku nak yang itu, sebab aku punya ilmu tentang perkara itu dah sempurna, datanglah yang lain-lain pun itu juga, sebab dah sempurna. Tapi kalau ilmu tu tak sempurna, kata nak yang itu, datang orang bagi pendapat, ya tak, ya juga, tak terfikir. Kenapa? Ilmu kita lah kurang. Bila Allah berubah, maknanya rosak sifat ilmu. Dulu kita tahu kita punya perlembagaan, kita punya negara ada perlembagaan, ada undang-undang. Berapa kali buat pindaan?
Pernah baca perlembagaan? Pindaan. Jangan baca saja. Mainlah politik-politik juga. Tapi jangan duk main politik. Kita baca Allah pindaan. Akta ni betul pindaan kan? Betul tak? Pinda apa? Amendment. Sebut ya betul salah. Saya baca tu. Betul? Bukan enactment. Amendment. Ubah. Dia ubah. Mula-mula begini, lepas tu ubah gini. Dulu naik motor tak payah pakai lampu. Tahun berapa dah kena pasang lampu kan? Wajib tu. Antara perkara yang ajaib di Malaysia. Undang-undang ajaib. Siang kena pasang lampu kan, tidak salah kan? Antara ajaib. Negara lain tak ada. Antara yang ada. Jadi kenapa dia ubah? Sebab dulu kita tak ingat bawa motor gitu aja, kalau cahaya, kalau tidak dia senang aksiden. Kalau ada cahaya mengurangkan risiko. Kita kata ya ke tidak, tak tahulah, buatlah kejam pun. Kita berubah. Tengok sikit-sikit. Alah, buat je akta dulu. Itu tujuan kita dengar kat Dewan Rakyat tu, kat Parlimen tu. Kita bukan dengar ada orang hoha macam beruk. Bukan itu aja. Memang bunyi gorang bergaduh ni. Kita tengok inilah makhluk. Iaitu lepas ubah. Mula-mula buat dulu, nanti kita ubah. Nah, dah awal-awal lagi menandakan makhluk ni ilmunya sangat terbatas. Dulu undang-undang tak buat pun, nak lompat mati boleh. Sekarang kenapa tak boleh? Ilmu kita bertambah. Rupa-rupanya yang lompat semakin ramai sekarang ni. Lagi untuk kita nak menyekat. Dulu tak ada pun kenapa? Kenapa awal-awal lagi masa perlembagaan tu dibuat, awal-awal lagi tak ada undang-undang itu. Sebab kita tak tahu. Takkanlah dah menang macam tu, takkanlah boleh lompat-lompat. Memanglah boleh lompat, takkanlah malu kat pengundi. Masa tu ilmunya banyak tu. Tiba-tiba sekarang ilmu dah bertambah, orang pun dah berubah, ilmu bertambah, maka buat undang-undang baru, iaitu tak boleh lompat. Nak lompat kena letak jawatan. Itu menandakan ilmu. Tapi bila Allah meletakkan satu hukum, maka itu dah muktamad dan itu dah maksimum dah. Sebab ilmu Allah sempurna. Biasa kita dengar ayat ni, apa dia? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jangan kita sempitkan ni. Jangan sempitkan dekat politik aja. Memang ayat politik kan ni. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak wa man lam yahkum, tidak berhukum. Bima anzalallah, apa yang Allah telah apa dia? Letakkan, itu hukumnya. Faulaika humul kafirun, sesungguhnya orang itu orang yang kafir, tapi bukan kafir wasyadu. Maksud orang yang salah lah. Sebab apa? Bila Allah menetapkan hukum tu, hukum adalah tetapan Allah. Itulah hukum, ketetapan Allah. Apabila Allah telah meletakkan satu hukum, okay? Allah telah meletakkan satu hukum, yang mana Allah menetapkan hukum tu muafakat dengan ilmu Allah, maka menolak hukum Allah bermakna menolak keilmuan Allah. Sebab tu yang tak boleh tolak hukum Allah, sebab kita tolak ilmu Allah. Sebab bila nak Allah tentukan sesuatu, Allah tentukan sesuatu dengan ilmu tu. Allah tentukan sesuatu, kaitan dia mestilah tentukan dengan ilmu. Kita pun tolak hukum Allah. Bila kita tolak hukum Allah, semata-mata kita tolak tu, maknanya kita tolak keilmuan Allah. Tak boleh ni. Boleh jadi orang politik tak? Boleh tak? Nak undi saya, undi. Bunyi macam politik lah. Kita bukan cerita pasal politik. Bukan. Cuma kita faham sungguh betul-betul. Apabila menolak, Allah dah tentukan hukumnya begini, kita pun tolak. Mana kita tolak ilmu Allah, tak pandai lagi lah. Kita boleh ubah lagi. Ubah. Maknanya bila berubah ilmu Allah jadi ilmu Allah. Kita telah menolak keilmuan Allah. Kita telah menolak sifat ilmu Allah. Sebab itulah apa yang Allah telah tetapkan, itulah dia. Sama ada Allah tetapkan, itulah dia. Kalau Allah tetapkan kita 50 tahun, 50 lah. Kalau 60 lah. Kalau 70 lah umur kita, dan takkan berubah. Yang tu kita akan bahas nantilah, akan datang. Cuma ada ayat Quran yang kelihatan seperti Allah tak tahu. Ada ayat Quran, hadis Nabi
Malah orang bercakap pun ada juga. Cara orang bercakap. Tapi tak boleh kata dia salah lagi. Sebab itu dia panggil adat cakap. Cuma ada orang bercakap, ada ayat Quran, ada hadis Nabi menunjukkan Allah macam tak tahu. Tak. Macam mana ceritanya? Yang pasti kita dah pegang Allah Maha mengetahui. Itu yang penting kita pegang. Bila kita jumpa walaupun ayat Quran sekalipun dengan membawa maksud macam Allah tak tahu aja, kita dah pegang satu. Sebetulnya kita selamat. Kalau tak ada pegangan kita, ambil daripada Quran, itu jadi boleh jadi seleweng tu. Kita kena ada pegangan kita dulu. Contohnya dalam surah Baqarah. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Perpindahan dari kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kiblat pertama kita Masjidil Aqsa awal-awal Islam dulu, kemudian setahun 8 bulan lebih kurang ataupun 18 bulan lebih kurang berpindah daripada Masjidil Aqsa, semua menghadap Masjidil Aqsa kepada menghadap Masjidil Haram. Itu ayat dia tu. Wa ma ja'alnal qiblata allati, dan kami tidak menetapkan kiblat kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang ni, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikut rasul. Mimman yanqalibu 'ala aqibai, dan siapa yang membelot. Mula kiblat ke sini. Kenapa Allah buat kejap kiblat ke sini setahun lebih, kemudian tukar kiblat ke Masjidil Haram? Sebab ayat Quran ni, kerana kami tu Allah lah, nak tahu siapa yang ikut rasul, siapa yang pembelot. Kan ayat tu Allah tak tahu lagi. Tapi kita dah pegang dah, Allah Maha tahu perkara yang akan datang semua. Jadi kita selamat dah kat situ. Habis tu apa ni? Kalau kita malas, tak tahu maksud apa. Tapi kita tetap dah pegang dah. Kalau rajin, carilah. Kalau tak ada pegangan tadi, maknanya Allah tak tahu lagi. Jadi Allah nak tahu. Itu biasa orang cakap gitu kan. Allah nak tahu siapa yang beriman, siapa yang tak beriman. Bila kita Allah nak tahu, maknanya Allah tak tahu lagi. Kalau kita ada pegangan, kita cakap macam tu tak apa. Tu cakap aja, cakap adat. Kalau kita tak ada pegangan, apa pegang kita? Allah memang tak tahu lah. Itu risau tu. Lepas tu kita kena ada pegangan dulu. Apa maksud dia? Agar kami mengetahui siapa yang ikut Rasul. Sebab tu Allah buat mula-mula menghadap Masjidil Aqsa, lepas tu menghadap Masjidil Haram. Apa maksud? Tapi Allah Maha tahu. Itu jangan lepas. Allah Maha tahu perkara yang lepas akan datang, semua Allah tahu. Dan pengetahuan Allah Maha sempurna. Habis ni tak tahu dah kan? Malah tak apa. Bukan fardu ain. Tapi pegang yang ini. Nak tahu juga, nak tahu. Mengetahui kat sini bukan bermakna tahu. Pula dah. Mengetahui kat sini bermakna terzahir ataupun supaya nyata orang yang membelot. Tu maksud tahu. Bukan maksud Allah tak tahu lagi. Maksudnya ternyata Allah buat gini, kiblat ke sini, kemudian setahun lebih Allah alih kiblat, baru ternyata orang yang komplain, ini rupanya tali barut, ini rupanya musul dan selimut, ini rupanya terzahir, maka dia keluarlah. Sebab pelik kan, kata pelik, tukar-tukar kiblat pula, pelik. Inilah orangnya. Kalau tak buat gitu, kita tak tahu. Kita yang tak tahu, Allah Maha tahu. Jadi maknanya kalau kita baca sekali, masalah. Baca ayat Quran tu sekali dan kita baca terjemahan, memang masalah besar. Masalah besar. Sebab apa? Pada ilmu Allah, Allah dah tahu dah. Allah dah tahu dah siapa yang membelot semua tu. Jadi maksud mengetahui tadi tu apa? Supaya kami mengetahui, supaya terzahir. Kita semua nampak. Tu maksud mengetahui. Tapi sebut mengetahui, cakaplah terzahir. Tu ya Quran. Bukan boleh kita main baca begitu aja. Bukan boleh kita main boleh baca terjemahan tu lah. Baca boleh lah begitu aja. Baca terjemahan tu bukan boleh gitu aja. Jadi Allah mengetahui, malah tambah balik. Allah yang mentakdirkan. Itu iradah pula tu. Allah yang nak dia jadi. Masuk iradah pula. Kita akan masuk ke situ. Macam mana Allah boleh tak tahu siapa yang membelot, siapa yang ikut Rasul, sedangkan Allah yang nak dia jadi? Nak ke apa pula tiba-tiba cerita nak ni? Cerita balik iradah. Kan Allah nak. Ke yang membelot tu bukan Allah nak? Kalau yang membelot tu bukan Allah nak, maknanya ada yang terjadi dekat dalam dunia ni yang Allah tak nak jadi juga. Rosak ilmu, rosak iradah pula, sifat kehendak Allah.
Lepas tu yang jadi tu siapa yang buat? Buat tu kembali kepada qudrah, kekuatan, kekuasaan. Siapa yang buat? Dia buat sendiri yang jahat. Habis hancur lagi. Maknanya ada dalam dunia ni yang bukan Allah buat. Jadi kalaulah Allah yang nak, Allah yang jadi, Allah yang buat, takkan Allah tak tahu. Tu kena boleh lah sebenarnya. Boleh dapat lah. Bila Allah tahu, bila tahu tu maksudnya ilmu. Habis tu ayat ni maksud apa? Kita dah pegang itu, senang lah. Ayat tu maksud lain. Maksudnya menzahirkan, supaya terzahir orang yang membelut. Kita tengok Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi, mereka dibangunkan setelah 300 tahun. Lama. Kemudian mereka berselisih faham. Berapa lama mereka tidur? Selisih sama-sama dia. Apa pasal? Janggut panjang. Apa pasal kita dah lain ni? Apa pasal ni? Berapa lama tidur? Mereka sama mereka sendiri. Sehari. Sehari apa kita tidur? Setengah hari tu. Kan? Diceritakan dalam surah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul khizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama dia tidur. Kami biarkan dia tidur, kemudian kami bangunkan dia, dan kami nak tahu siapa yang betul. Tu ayat dia. Siapa yang betul kira tadi tu. Maknanya Allah tak tahu ke? Bukan maksud tu. Maksud Allah dah tahu. Sebab kita dah pegang, dah ada dah pegangan kita tadi. Sebab tu dengan adanya pegangan ni, sifat 20 ni, kita baca apa pun saja. Kalau kita pening, aku tak tahu yang tu, aku tak tahu. Tapi aku pegang yang ni. Senang. Walaupun ayat Quran sendiri. Bukannya kita baca Quran, lepas tu kita ambil daripada Quran tu untuk jadi kefahaman kita. Dalam keadaan kita tak ada pegangan sendiri. Yang ni pegangan ni. Itu masalah tu. Itu masalah besar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sama. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah menjadikan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kerana nak menguji kamu siapa yang lebih baik amalannya, kan? Menguji. Uji maksudnya tak tahu. Semua Allah dah cipta orang semua, dan Allah nak tengok semua tahu ke macam mana? Semua buat baik ke tidak? Ni baik, ni tak baik. Jadi tujuan Allah cipta kita untuk menguji. Menguji maknanya tak tahu lagi dia baik ke tak. Adakah maksud gitu? Tidak. Sebab apa kita boleh real cakap tidak dengan yakin? Sebab kita dah ada pegangan kita yang tadi. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Jadi siapa yang kata Allah tak tahu, maka rosak sifat ilmu, maka kufur. I'tiqad kufur. Habis maksud allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, bukan bermaksud Allah tak tahu. Allah dah tahu. Kembali balik pada cerita tadi. Macam mana boleh Allah tak tahu? Allah yang nak. Kan Allah nak semua. Takkanlah semua Allah nak. Bahas balik benda yang sama. Maknanya Allah yang Allah tak nak pun boleh jadi juga. Macam mana pula tu? Perkara yang Allah tak nak tapi jadi juga. Macam mana? Perkara yang Allah tak buat tapi jadi juga. Macam mana? Dia akan kembali balik tiga ni. Jadi habis tu macam mana? Manusia menguji untuk menilai. Sebab dia tak tahu, lepas tu dia uji. Aku tak tahu, maka dia menguji untuk dia menilai orang tu. Untuk dia interview, untuk menguji kerana dia tak tahu. Bukan dia dah tahu, kerana dia tak tahu. Tetapi Allah menguji, rupa je ujian. Hakikatnya Allah telah mengetahui keputusannya. Kerana Allah yang nak, Allah yang menetapkan. Rupa ujian tu. Jadi kalau kita baca apa-apa ayat yang membawa maksud ujian kepada manusia, hendaklah kita memahami dengan maksud manusia perlu lalu ujian tu. Kerana manusia tu tak tahu apa yang Allah tetapkan. Tapi Allah dengan ilmu yang sempurna dah tahu kita lulus ataupun gagal. Kan biasa banyak kali dah cerita, syurga neraka pun Allah dah tahu. Kenapa pula Allah tak tahu? Kerana Allah yang menetapkan. Kerana Allah sendiri yang menetapkan. Netap tu iradah Allah yang nak. Allah yang nak. Takkan Allah nak tapi tak tahu. Ada tiga benda. Lawannya tak habis lagi ni. Lawannya jahlu. Artinya bodoh maka mustahil. Sama lah juga. Lawannya bodoh ataupun tak tahu. Artinya bodoh. Jahil lah. Bodoh tu jahil boleh juga. Tak tahu sama lah tu. Semualah maksud yang sama. Tu lawan dia. Jahil. Jahil. Jadi kita dapat faham
Allah bersifat ilmu tadi bukan bererti Allah tu ada ilmu pengetahuan yang perlu dicari ataupun dipelajari ataupun diajar. Tidak. Allah mengetahui, jika Allah mengetahui kerana diajar atau belajar, artinya Allah bersifat dengan jahil lah. Sebab Allah jahil tak tahu dulu. Sebab tu kena belajar. Sifat ilmu Allah, okey, kembali balik yang kita kata tadi tu. Takdir dan ketentuan tu takkan berubah, kita dah tahu. Kerana Allah, adakah Allah berkuasa mengubah ketentuan takdirnya? Allah dah tentu. Kemudian Allah dah kata tentukan, Allah dah nak ianya terjadi, dah tentukan. Kemudian takkan tak boleh Allah ubah. Kan Allah Maha berkuasa. Dia kembali balik kepada fungsi ta'alluq tadi. Okey, sekarang ni Allah dah tentukan. Allah tentukan dengan iradah lah, kehendak Allah. Dan pasti dengan ilmu terkait sekali, sebab nak tentukan mesti dengan ilmu. Sebab iradah tu sempurna. Jadi apa yang Allah nak tu sempurna. Nak sempurna tu ilmu lah, menyempurnakan. Jadi adakah Allah berkuasa mengubah ketentuan? Tu ni susah, foto kifayah jugalah ni. Adakah Allah berkuasa mengubah ketentuan? Maksudnya Allah dah nak, kalau ketentuan tu pening sikit, adakah Allah berkuasa mengubah takdir? Pening juga. Adakah Allah berkuasa ubah yang Allah dah nak, kemudian Allah ubah jadi tak nak pula, nak yang lain? Itulah maksud, sama je. Itu maksud ketentuan ke takdir ke, sama je. Allah dah nak, kemudian Allah ubah. Adakah Allah berkuasa? Kalau faham ta'alluq yang fardu kifayah tadi, boleh faham ini. Kalau tak faham ta'alluq, tak boleh faham ini benda apa. Kalau kita nak kata adakah Allah berkuasa mengubah balik? Allah nak jadi, betul Allah ubah. Allah nak tapi tak jadi lagi, Allah nak nantilah jadi. Lepas tu cancel lah, nak yang lain lah. Betul tak? Allah nak matikan dia, Allah memang nak matikan dia, umur dia 60. Tiba-tiba Allah tukar 65. Sama lah, cerita sama tu. Adakah Allah berkuasa buat begitu? Macam mana? Adakah Allah berkuasa buat begitu? Kalau faham ta'alluq, senang je. Kalau tak faham ta'alluq, kuasa tu ta'alluq apa? Kuasa kan qudrah. Ta'alluq dia perkara yang mungkin, harus, tak termasuk perkara yang mustahil. Kan? Allah berubah daripada satu, kemudian Allah ubah lain, kan mustahil. Faham? Faham ta'alluq tu? Walaupun kadang-kadang ada orang nampak tak nampak. Sebab dia memang fardu kifayah. Bab ta'alluq ni dia sama je. Kalau orang yang tak faham semua, dia macam dah nampak tu dia lari, tu nampak dia lari. Ta'alluq ni. Sebab tu fardu kifayah, mujur fardu kifayah. Jadi adakah Allah berkuasa mengubah ketentuan dia? Adakah Allah berkuasa mengubah keputusan dia yang dia dah buat? Kalau kata Allah berkuasa lah. Kenapa dia kata Allah berkuasa? Sebab dia tak nak kata Allah lemah. Dia kata Allah berkuasa. Kalau dia kata Allah tak boleh jadi lemah. Sebab dia nak selamatkan kuasa, maka dia terpaksa kata Allah boleh. Tapi bila dia kata Allah boleh, rosak sifat ilmu. Rosak sifat ilmu. Sebab bila berubah, maknanya ilmu tak sempurna lagi lah masa tu. Sekarang nak selamat yang mana? Ramai orang nak selamatkan kuasa, dia kata boleh juga. Tapi Allah tak buat. Mana boleh gitu? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Nak kata boleh pun tak, nak kata tak boleh pun tak. Sebab bukan ta'alluq dia. Sebab berubah daripada satu kepada satu, daripada mula macam ni lepas tu macam ni, itu mustahil. Bila mustahil, bukan ta'alluq kekuatan, qudrah. Adakah Allah berkuasa kan? Bukan ta'alluq berkuasa. Bukan ta'alluq berkuasa. Bukan ta'alluq berkuasa. Dia bukan ta'alluq berkuasa. Sebab ta'alluq berkuasa hanya perkara yang mungkinat atau perkara yang harus sahaja. Perkara yang mustahil bukan ta'alluq dia. Macam mana kita nak faham? Jadi, okeylah. Seorang manusia, kita manusia, tak boleh berubah jadi meja. Adakah kita lemah? Nak faham ta'alluq? Kita manusia, kita ada kekuatan kita ada semualah. Engkau kuat tak? Aku kuat. Cuba berubah jadi meja. Kau faham lah. Engkau tak dapat berubah jadi meja, maka engkau tak kuat. Sekejap. Itu bukan ta'alluq dia. Ini cerita makhluk lah. Makhluk ni. Ta'alluq kuat, main sini. Ni bawa ta'alluq dia. Main tangan. Apa? Ni. Main sini. Gocoh. Tu bawa ta'alluq dia. Tiba-tiba berubah jadi meja, tak boleh jadi lemah. Tu apa? Tu bukan, tak ada kena-mengena.
Tak ada kena-mengena dengan berubah jadi meja. Kau orang boleh berubah jadi meja. Tak ada kena-mengena dengan kuat ataupun tidak. Tu takluk ni. Tu kena-mengena. Itu kaitannya. Sebab tu ada sebahagian guru-guru kata fungsi lah. Macam-macam tu tadi tu. Tapi saya risau guna perkataan-perkataan tu. Sebab dia macam robot luar dia. Dia macam semacam. Tapi boleh lah untuk kita faham. Jadi, samalah benda-benda apa-apa perkara yang mustahil. Jadi, adakah Allah berkuasa mengubah? Bila berkuasa, perkara yang boleh ada, boleh tiada, harus sahaja. Buat apa? Allah ubah ketentuan. Ubah ketentuan tu mustahil. Ubah sebab apa mustahil? Sebab rosak sifat ilmu Allah. Bila ubah, mula macam ni. Jadi, perkara mustahil bukan takluk dia. Ada tak dalam ni? Qudrah. Tu ada pun. Maka hakikatnya iaitu sifat yang qadim lagi maujud, berdiri dengan zat Allah Ta'ala, dengan dia mengadakan segala mungkin dan meniadakan segala mungkin juga. Mengadakanlah, kita ambil mengadakan segala mungkin. Mungkin ni harus ni, mungkin ni ya, benda boleh, benda tak boleh. Mungkin benda boleh ada, boleh tak ada. Dia bukan benda yang mustahil. Mungkin ni harus. Dia ada 3 je. Wajib, mustahil, harus. Kan? Ini ya, segala mungkin. Itu takluk dia, atau itu fungsi dia, itu tugas dia. Jadi tak ada kena-mengena lah. Jika seseorang itu dia kata seseorang itu dia kata apa benda lah, apa ni, macam mana macam nak cerita takluk. Dia angkat berat ni kan, yang benda bulat tu kan, yang angkat berat tu. Bukan angkat berat, yang benda tu. Buat body tu kan, benda tu. Dia kata, engkau beli benda ni? Aku beli benda ni. Apa benda ni? Aku angkat tak kenyang pun. Benda ni tak bagus kau beli. Jangan kali kau jangan beli. Saya nak sebut apa benda tu? Apa dia panggil benda tu? Dumbbell. Macam mana je dia? Dumbbell lah. Tak pernah dengar pun. Dumbbell lah. Kau apa benda beli benda ni? Dah lah harga dah RM100. 100 kan? Hantam je lah RM100. Kerana aku angkat tak kenyang pun. Dia dah salah letak takluk. Benda tu bagus ataupun tak bagus, tengok body naik tak. Body ni naik, baru benda tu bagus. Body ni tak naik, benda tu tak bagus. Itu takluk. Benda lah tu, dumbbell tu. Bukan takluk dia kenyang. Jadi kita tak boleh nak kata benda tu tak bagus sebab tak boleh bawa kenyang. Kita tak boleh kata dia ni lemah sebab tak boleh jadikan kenyang. Itu bukan takluk dia. Jadi kita tak boleh kata Allah itu lemah. Tak boleh kata sebab itu bukan takluk dia. Tu sikit-sikit lah kalau bahasa macam tu. Sikit-sikit. Berapa dah? 8.40 dah ni. Ada. Tak ada dah pun. Tak ada pun. Jadi itulah maksudnya. Tu fungsi takluk. Jadi manusia berubah fikiran sebab ilmu dia kurang. Dia berubah lah. Habis tu macam mana? Saya rasa kita dah bincang kan. Yang berubah dekat Lauh Mahfuz, Mubram dengan Mu'allaq tu dah bahas dah. Habis tu yang berubah yang dekat Lauh Mahfuz. Qalam, Allah arahkan qalam tulis. Maka qalam tulis apa? Tulis takdir yang akan berlaku. Tak akan berlaku. Tulislah qalam. Nabi ketika Mi'raj dengar serok-serek. Nabi tanya apa benda tu? Itu qalam sedang menulis. Qalam ni pun tulislah takdir semua yang berlaku, semua qalam ni tulis dekat Lauh Mahfuz. Okay. Qalam tu makhluk, Lauh Mahfuz juga makhluk. Kemudian apa yang berlaku tu? Malaikat tengok dekat situlah untuk turunkan hujan, bagi mati, hidup mati apa semua tu lah. Semua tengok di situ. Jadi yang kata doa boleh mengubah, situlah ubahnya. Yang kata menghubung silaturahim boleh memanjangkan umur, itulah kat situ. Umur tu 55. Jika menghubung silaturahim 55 jadi 60. Itu yang berubah kat situ. Dekat Allah kita bukan bincang kat situ, kita bincang dekat Allah. Dekat Allah dia panggil mubram, iaitu takkan berubah. Kerana berubah tu sifat makhluk, berubah tu maksud lemah. Itulah maksud doa lah, taat pada ibu bapa lah. Yang terakhir yang terakhir, bermula tanda atas sedemikian itu baharu alam ini. Ini pun kita dah bahas banyak kali dah. Apa buktinya? Buktinya alam ni baru dicipta. Alam ni lah kehebatan Allah. Bukannya susah pun, tengok laut, tengok fotosintesis
tengok sistem penguapan, wap naik turun jadi hujan, tengok macam-macam sistem pembiakan, tengok semua hebat-hebat. Dia ambil ikan, keluarkan telur ikan, lepas tu ambil ikan ni pula campur, dapat dia apa dia panggil, dia bukan ternak, dia senyawa kan kat luar. Hebatnya. Itu semualah tu. Itu semualah ilmu Allah. Okay, kita tengok. Kadang kita tak nampak benda-benda tu. Kalau virus lagi kecil gitu gini, lagi hebat, lagi hebat. Sistem tubuh manusia, itu semua menandakan ilmu Allah, sifat ilmu Allah. Jadi sebenarnya qudrah dan iradah sudah memadai menjadi dalil Allah itu berilmu. Jadi boleh kita kata, apa bukti, apa dalil Allah berilmu? Apa bukti? Allah bersifat qudrah dan iradah. Tapi kena faham dulu lah qudrah dan iradah. Dengan qudrah dan iradah Allah menandakan Allah ilmu pun boleh dah jadi dalil. Sebab bila nak yang sempurna mesti ada ilmu kan. Qudrah, buat, kuasa Allah mesti ilmu juga. Dia kait tiga benda. Jadi boleh kita kata gitu lah. Boleh kita kata apa dalil Allah itu bersifat, apa dalil Allah itu berilmu, Allah itu berpengetahuan. Dalilnya Allah bersifat qudrah dan iradah. Tapi kena faham dulu qudrah iradah tu apa. So bila Allah nak, bila Allah buat, mesti buat tu sempurna. Bila sempurna, ada kena dengan ilmu. Tapi tak apalah, kita bahaslah dalil akal. Jika Allah tidak mempunyai, itu dalil akalnya. Jika Allah tidak mempunyai sifat ilmu, jika Allah tidak berilmu, maka Allah jahil. Jika Allah jahil, niscaya Allah tak boleh buat alam ni. Pastinya Allah tak akan boleh buat alam ni. Jika Allah tidak boleh buat alam ni, niscaya alam ni tak ada. Hukum alam ni tak ada adalah mustahil, kerana alam ni dah ada pada pandangan mata kita. Nyata daripada adanya alam ini, tentulah Allah telah menciptakan. Inilah bukti Allah telah menciptakan kita lah ni. Nyata daripada Allah telah menciptakan alam ini, tentulah Allah tak jahil. Bila Allah Ta'ala tak jahil, tentulah Allah bersifat dengan sifat ilmu. Pusing-pusing situ juga. Senang je yang buat ni. Habis. Dan ke 10 pendek je. Hayah yang tak ada takluk saja je lah. Satu-satunya sifat Allah yang tak ada takluk adalah hayah. Akan datang. Wajah Allah bersifat dengan hayah, artinya hidup. Tangguh dulu. Sejam lah. Sudah ingat tasbih kaf.